Video ini adalah dihasilkan untuk tujuan tugasan SSM 1043 Pengurusan Keselamatan dan Operasi Makmal Sains Semester 1 Sesi 2022-2023. Di Malaysia, kami dikurniakan alam sekitar yang indah. Sungai merupakan khazanah alam yang perlu kita pelihara kerana sungai merupakan sumber kehidupan utama bagi semua organisma, termasuk manusia, haiwan dan tumbuhan. Sungai amat penting kepada kita kerana ia membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik seperti memasak, mandi dan mencuci baju. Namun, masyarakat kini telah semakin bersikap tidak endah akan kebersihan sungai. Pada 7 Mac 2019, negara dikejutkan oleh pencemaran sungai yang berlaku di Pasir Gudang, Johor. Sungai yang terlibat adalah dikenali sebagai Sungai Kim Kim. Pencemaran sungai itu dilaporkan telah menjejaskan ketenteraman orang awam. Hal ini kerana lokasi sungai itu yang berhampiran dengan kawasan pertempatan dan sekolah. Hal ini dilaporkan setelah beberapa orang pelajar sekolah dan pekerja kantin mula jatuh sakit dan mengalami kesukaran bernafas, seterusnya dibawa ke Hospital Sultan Ismail. Pencemaran itu telah menjejaskan seramai 6,000 orang mangsa, termasuk penghuni dan pelajar, dan antara 2,775 mangsa menerima rawatan di hospital. Kebanyakan mangsa adalah pelajar sekolah. Oleh hal yang demikian, beberapa sekolah berhampiran sungai tersebut telah diarahkan tutup untuk mengurangkan risiko terhadap pelajar. Banyak kos yang telah terlibat dalam kejadian pencemaran sungai Kim Kim tersebut. Pihak kerajaan juga memperuntukkan beberapa juta terhadap kes ini. Menurut sumber, kos pembersihan sungai Kim Kim mencecah hampir 10 juta ringgit secara keseluruhan. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak 8 juta ringgit untuk tujuan pembersihan sungai. Di samping itu, Kerajaan Negeri Johor juga turut meluluskan peruntukan sebanyak 6.4 juta ringgit untuk proses pembersihan sungai dengan segera. Sultan Johor menjanjikan 1 juta ringgit untuk membantu agensi penyelamat dan pihak berkuasa mengumpul peralatan untuk kerja-kerja pembersihan. Pencemaran ini dikatakan berpunca daripada dua kilang yang berhampiran iaitu P-Tech Resources dan Lotte Chemical Titan. Namun, kedua-dua syarikat ini mendakwa tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan. Suspek merupakan dua orang pemilik kilang serta seorang pekerja disyaki dalam pembuangan sisa bahan kimia ke Sungai Kim Kim. Berikutan kes ini, sebanyak 76 laporan polis dibuat untuk mendakwa dan meminta pampasan dari pihak tertuduh iaitu pemilik kilang berhampiran dan pihak kerajaan Johor. Pencemaran sungai ini telah membebaskan asap yang toksik menyebabkan mangsa-mangsa mengalami gejala-gejala seperti mual, muntah dan pening kepala. Melalui penyiasatan, sebuah lori tangki dipercayai telah membuang sisa kimia ke Sungai Kim Kim pada awal pagi sebelum mangsa menunjukkan gejala. 2.43 tun bahan buangan kimia telah dikutip pada hari kejadian. Pasukan penyiasat telah mengenal pasti bahan kimia yang dilupus secara haram sebagai
minyak marin yang akan mengeluarkan gas metana yang mudah terbakar dan asap benzina. Bahan kimia jenis SW311 perlu dilupuskan dengan cara yang betul berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. Pasukan Pertahanan Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklear CBRN dari Regimen Askar Jurutera Diraja, Angkatan Tentera Malaysia kemudian dihantar untuk membantu usaha pembersihan kimia bersama pasukan Hazmat. Jadi, persoalannya, apakah cara-cara untuk mengelakkan atau mengurangkan pencemaran sungai? Pemilik kilang dan orang ramai dinasihatkan untuk tidak bersikap pentingkan diri dalam menguruskan sisa bahan kimia. Sisa bahan kimia dari industri perlu dilupuskan dengan betul kerana sifatnya yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Selain itu, kerajaan perlu mengeluarkan penguatkuasaan yang ketat dan undang-undang terhadap mereka yang melanggar Akta Kualiti Alam Sekitar. Generasi muda pula juga perlu didedahkan dengan etika semasa membuang apa-apa sisa agar mengelakkan pencemaran alam sekitar, terutamanya sungai. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjaga dan memelihara sungai yang merupakan kurniaan Tuhan kepada kita agar aset tidak ternilai itu dapat diwariskan kepada generasi masa depan kita.